Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah kita berada pada sekarang ni 13 Rejab. Hari Khamis. Alhamdulillah siapa puasa dapat 3 kelebihan hari ni. Yang pertama 13 hari bulan, hari putih. Yang kedua hari Khamis. Dan yang ketiga bulan Rejab. Alhamdulillah. Baik, sebenarnya bulan Rejab ni yang dikatakan oleh ulama memberi panduan kepada kita bulan Rejab supaya memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan taubat. Di sini saya nak cerita kenapa kita sebagai seorang Muslim, seorang yang nak menuju ke arah redha Allah Subhanahu Wa Taala perlu bertaubat. Baik, ada dua sebab utama kenapa kita perlu bertaubat. Yang pertama untuk menghasilkan bagi kita taufik. Allah bagi taufik kepada kita untuk melakukan ketaatan. Yang kedua ialah supaya diterima daripada kita ibadat kita. Baik, saya akan huraikan secara ringkas insya-Allah. Baik, yang pertama kenapa kita ni perlu bertaubat? Kenapa ulama mengatakan kita perlu bertaubat? Sebagaimana kita perlu bertaubat daripada dosa besar, begitu juga kita perlu bertaubat daripada dosa kecil. Nanti saya akan huraikan masa akan datang tentang apakah pendapat ulama tentang dosa besar dan apakah dosa kecil. Dan menurut salah seorang ulama iaitu Al-Ustaz As-Isfaraini mengatakan tidak ada dosa kecil. Kenapa dia mengatakan tidak ada dosa kecil? Kerana dia memandang kepada kebesaran. Kebesaran siapa yang kita buat dosa tu? Siapa yang kita buat maksiat tu? Allah. Jadi tidak ada dosa kecil baginya, semua dosa besar. Itu maqam tinggi tu. Menurut ulama yang lain seperti ulama yang terkenal dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan pendapat ini adalah lemah. Ada dosa kecil dan ada dosa besar berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Baik, nanti kita akan bincanglah bab ni. Cuma di sini saya nak cerita tentang kenapa kita kena perlu bertaubat. Yang pertama seperti mana saya kata tadi, untuk menghasilkan kepada kita taufik untuk kita melakukan ketaatan. Sebab apa? Taubat daripada dosa tu ialah kita kembali kepada Maha Pencipta. Kita kembali kepada Allah Ta'ala yang menyembunyikan aib kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apa? Dengan Allah membuka kepada kita pintu untuk melakukan ketaatan, maqam yang pertama menurut ulama tasawuf ialah taubat. Kalau tidak ada taubat, maka tidak ada maqam dan tidak ada hal. Baik, itu yang pertama, untuk taufik untuk melakukan ketaatan. Sebab apa? Sebab nak dapatkan futuhat dalam perkara agama, dalam perkara dunia. Jadi saya ingat Tok Guru saya dulu, Tok Guru Ahmad Changlun mengatakan ulama-ulama termasuklah ulama Ibn Sina dan sebagainya, dengan melakukan salat taubat maka dia dapat futuhat. Bukan dekat futuhat dalam perkara agama, bukan futuhat diniyah, tetapi futuhat dari segi duniawiyah. Dan dia adalah taubat itu asas kepada segala kebajikan. Siapa yang nakkan maqam, dia
meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka permulaannya ialah dengan taubat. Fataubu miftahun li kulli ta'ah. Taubat adalah miftah, kunci kepada segala ketaatan. Sebab kalau kita masih berdosa, dia punya keburukan dosa tu, dosa ni apa dia? Senang kata, dosa ni ialah segala perkara yang bercanggah dengan perintah Allah. Sama ada dari segi kita meninggalkan ataupun kita melakukan perkara yang bercanggah dengan apa yang Allah suruh. Baik. Jadi menurut ahlullah, menurut orang yang dekat dengan Allah, dosa kita akan menjadi hijab kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Hijab kita nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ia mewarisi akan mewarisi sesuatu yang menyebabkan adanya pencegah, adanya sebut al-mani', al-man'u an-anu'il kharas, mencegah kita daripada segala jenis kebajikan. Ya kan, orang kata apa, bila kita ni terbelenggu dengan maksiat, terbelenggu dengan dosa, maka ia akan menenggah kita daripada berjalan menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, berjalan menuju ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia akan menyebabkan kita payah untuk nak bersegera untuk nak berkhidmat kepada Allah Taala. Saya lah ni banyak dosa sebab apa dia jadi berat. Beratnya dosa tu akan menegah orang yang melakukan dosa. Ia akan payah untuk nak rasa ringan untuk nak buat ibadat, rasa payah untuk nak buat taat, dan berkekalan atas dosa ni menyebabkan apa? Allah. Buku matematik tak ada. Berkekalan atas dosa ni menyebabkan apa? Berkekalan atas dosa menyebabkan hati kita jadi hitam. Hati kita jadi hitam, kegelapan. Hati kita jadi kerah. Jadi nak bebas daripada belenggu gelapnya hati, kerasnya hati, kita nak bagi ada lazat, ada manisnya iman, maka tidak ada jalan lain kecuali orang-orang yang diberi rahmat, yang dirahmati, yang rahimahullah, yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan diberi kemudahan untuk bertaubat daripada dosa dia. Sebab apa? Dosa ni makin gelap, makin gelap, makin kerah hati, takut lama-lama akan membawa kepada kufur dan kecelakaan atau bahaya, wa'iyazbillah. Maka bagaimana seseorang nak diberi taufik untuk melakukan ketaatan sedangkan ia dalam keadaan busuknya dosa, dalam keadaan kerah hati? Macam mana dia akan nak didorong untuk berkhidmat, untuk taat, padahal dia dalam keadaan sentiasa melakukan maksiat, tak mau buat baik. Jadi itu yang payah. Bagaimana seorang tu nak dekat, nak bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala sedangkan ia bergelumang dengan kotoran dan juga najis. Jadi sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antaranya Nabi kata,
Iza kadzdzaba al-'abdu Iza kadzdzaba al-'abdu tanahha 'anhu al-malakan min natni ma yakhruju min fihi. Bila seseorang hamba tu, seseorang insan tu berdusta, maka akan jauh daripadanya dua malaikat. Dua malaikat yang dekat dengan dia, malaikat mencatat itu sebab apa? Sebab bau busuk daripada mulut dia, yang keluar dari mulut dia yang dusta tu. Jadi bagaimana orang yang dalam hal keadaan lisan dia berdusta boleh berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka tidak mustahil, maka la budda untuk orang yang nak dapat yang dalam maksiat tu, nak dapat taufik, tidak kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita dalam keadaan tak bertaubat, maka susah payah untuk kita nak bersegera, anggota kita nak melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab buruknya, sebab busuknya dosa yang kita lakukan, dan kerana kita meninggalkan taubat. Kita meninggalkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taubat daripada segala dosa kita. Jadi benarlah apa yang disebut oleh salah seorang ulama sufi, Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, dia kata idza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka makbulun qad kabbalatka khati'atuk. Allah, dia kata kalau kamu ditegah, kamu tak mampu untuk nak melakukan qiyamul lail, Allah, kamu tak mampu melakukan qiyamul lail dan berpuasa pada siang hari, boleh jadi ini maksudnya adalah puasa sunat, maka ketahuilah bahawa kamu telah diikat oleh apa? Khati'atuk, diikat oleh dosa-dosa kamu. Dosa-dosa kita lakukan menyebabkan kita terhalang oleh melakukan ibadat-ibadat. Jadi itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua ialah untuk apa kita kena bertaubat? Supaya diterima daripada kita ibadat kita. Sebagai contoh, kita ada hutang kat orang. Hutang tak bayar, tiba-tiba kita nak bagi hadiah kat dia. Tu nampak sesuatu yang aib, sesuatu yang pelik, sesuatu yang janggal. Jadi taubat daripada maksiat, kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau berkaitan dengan manusia kita minta redha. Dan satu kefardan, satu kelaziman. Kerana apa? Kebanyakan ibadat ialah ibadat sunat. Jadi bagaimana nak diterima daripada kita sedekah kita, hadiah kita, tabarruk kita, padahal hutang kita ni tak dijelaskan lagi. Kita tak bayar hutang, tiba-tiba kita nak sedekah ke orang tu. Pelik. Sebagai contoh yang lain, bagaimana kita nak meninggalkan, kita kata kita nak warak. Kita nak meninggalkan sesuatu yang halal, sesuatu yang harus, takut terjerumus dalam perkara yang haram, padahal dalam masa yang sama dia kata warak suka ni, kita lah tu. Padahal warak, dia kata meninggalkan kerana Allah Ta'ala, nak meninggalkan melakukan setengah perkara halal, perkara yang harus, ni warak yang hebat lah ni. Kerana takut melakukan dosa, tapi dalam masa yang sama kita berkekalan melakukan perbuatan yang dilarang, perbuatan yang haram. Bagaimana kita nak bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak berdoa kepada Allah, kita nak memuji Allah Subhanahu Wa Taala, wal a'yazu billah,
dalam keadaan kita ni, dalam keadaan kita dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama sekali kena taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah secara ringkasnya kenapa kita kena perlu bertaubat, dan dalam masa yang akan datang saya akan ceritakan sedikit tentang macam manakah syarat-syarat untuk nak mendapatkan taubat nasuha, insya-Allah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk nak menghadapi Ramadan sebenarnya bulan Rajab ni, kita memperbanyakkan taubat, memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala.